Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kaffatan ammah wa khususan ila al-marhum Sayyidi Ahmad Idris radhiyallahu anhu, Sayyid Al-Mighani, Sayyid Al-Ali, Sayyidi Al-Darawi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-idham syai'illah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Hormati lagi dikasihi yang berusaha, tuan pengurusi masjid serta barisan ahli jawatankuasa dan pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, seluruh warga ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Semoga semua kita berada dalam sihat wal afiah insyaallah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita sama-sama mengucap puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala
di atas nikmat, rahmat, kasih sayang serta inayah dari ayahnya, hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga kita dapat meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah, sama ada yang tersurat dan yang tersirat. Semoga dengan itu bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala ibadat kita berputik daripada hati yang tulus, ikhlas. Sama-samalah kita bawa diri kita ke tempat ibadah, ke tempat pengajian ilmu kita dengan hati yang penuh ikhlas. Kita bawa dengan secara rohani dan jasmani kita, jasad kita, hati kita semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hati rohani dan jasmani yang tulus ikhlas sahajalah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di sebaliknya. Sama ada kita mengerjakan, meninggalkan segala suruhan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala itu kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan kerana manusia. Inilah ikhlas yang mana dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh, akan dihitung, akan ditimbang, akan dikira di akhirat nanti. Dan itu jugalah dikatakan amalan yang menyebabkan kita dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah besar fadilatnya bagi orang-orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Di sebalik itu, sama-samalah kita berdoa semoga Allah meredai kita. Kita reda tentang qada dan qada Allah SWT, dan kita mengharapkan reda Allah. Kita mengharapkan reda Allah. Semoga Allah reda kita ni sebagai hamba-Nya, dan kita mengharapkan agar kita dicalonkan ataupun dinobatkan atau dicatatkan nama kita sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Banyaklah kita berdoa sebagaimana ganjar ulama menganjurkan, sekurang-kurangnya kita berdoa 3 kali pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni boleh, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah redha kita, masukkanlah kita ke syurga dan jauhkan kita daripada api neraka. InsyaAllah dengan istiqamah maka akan dapat hasilnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ataupun radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ini ulama suruh kita baca 3 kali lah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah 3 kali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. 3 kali kita doa kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada masih hidup meninggal dunia, maka kata Nabi diberi pahala sebanyak bilangan orang yang kita doakan. Dan kita baca doa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita redha Allah Tuhan kita, agama Islam, agama kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. InsyaAllah doa sekurang-kurangnya 3 kali pagi dan 3 kali petang, insya-Allah. Maka kita mengharapkan sangat Allah meredai kita. Apabila Allah redha kita,
maka selamatlah kita dunia dan akhirat, dan kita dipermudahkan segala urusan kita, dipanjangkan umur kita atas ketaatan, disihatkan tubuh badan kita, dan dijauhkan daripada penyakit, jauhkan daripada bala bencana dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah, sama-samalah kita mengikhlaskan diri kita untuk menuntut ilmu sebagaimana masyayikh syekh bagi tahu. Kita datang ke majlis ilmu, walaupun kita sudah ada ilmu, maka kita cuba kosongkan. Seumpama cawan yang penuh tu, kita kosongkan cawan yang penuh tu, kita buang, kita bawa lah dengan cawan yang kosong. Moga kita balik berisi cawan itu dengan ilmu. Seumpama macam tu. Kalau kita datang dalam keadaan sudah mengasap penuh dengan ilmu, maka seumpama air yang kita bawa tu penuh, maka sudah pastinya kita isi air itu akan melimpah. Mungkin tidak menjadi manfaat untuk kita, ataupun yang bahaya lagi ialah riak. Segala amal tu ditolak oleh Allah SWT. Na'udzubillahi min zalik. Jauh Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, kita sambung pengajian kita pada muka surat 5. Muka surat 5. Masih lagi di bawah nota kaki 42. 42 takabur tu, dan kita masuk tanda-tanda sakit hati, penyebab utama sakit hati. InsyaAllah hari ni kita masuk penyebab utama sakit hati. Betul dah? Muka surat 5. Kalau silap bagi tahu. Kat saya tanda kat situ. Betul dah? Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita, amin ya rabbal alamin. Kita mula, kita ribut sikitlah. Penyebab utama penyakit hati. Hatilah. Hati kita lah. Dia hati ni ada dua. Satu dia panggil hati batin, satu lagi hati jasad. Hati jasad tu, hati yang seketul tu lah hati. Hati jantung tu, dia dekat-dekat jantung dengan hati tu. Ada orang panggil jantung, ada panggil hati. Itu perbahasan ulama. Ada ulama mengatakan yang paling tepat jantung. Sebab jantung tu yang mengepam kita punya nyawa naik turun tu. Ada kata sekali hati, jantung hatilah. Sekalikan jantung hati. Hati tu yang kita nak bincang ni, penyakit hati yang mana? Yang dalam tu, yang bersifat sir, yang bersifat halus, yang mana ada orang kata hati bercakap tu. Hati yang membisikkan. Hati tu yang berkata tanpa berhuruf, tanpa bersuara, tapi ada keinginan, ada gerakan, ada arahan daripada hati itu, menyebabkan tangan bercakap, menyebabkan mulut bercakap, menyebabkan tangan bergerak, menyebabkan kaki berjalan. Itu adalah dia kata menurut kata hati. Dia panggil kan kata hati. Mana kata hati? Hati itulah yang menyebabkan kita jadi baik, hati itulah yang menyebabkan kita jadi buruk. Hati itu dikatakan umpama raja kepada rakyat jelata. Raja yang memerintah. Jadi berputiknya daripada hati. Hati itu. Orang kata keinginan, kehendak, yang lintasan hati. Mana menurut perbahasan dari ilmu tasawuf, dia panggil bisikan yang halus, dia panggil bersifat latifah rabbaniyah. Kalau latifah lembut, rabbaniyah hati yang lembut, yang membesarkan Allah, yang membisikkan Allah, yang nak kepada Allah, yang nak dekat dengan Allah, yang nak amat ikhlas mata-mata kerana Allah. Dan hati yang ikhlas juga dia kata lahirnya sifat ihsan. Mana kita beribadat semata-mata kerana Allah, seolah-olah Allah kita nampak di depan kita, dan sekiranya tidak, maka yakinlah bahawa Allah melihat kita. Jadi itulah ihsan, itulah hubungan
antara hamba dengan Allah secara kerohanian. Sebab tu kita ibadat saya sebut tadi tu. Kita ibadat itu kita bawa hati kita dan jasad kita. Jangan kita bawa jasad saja. Zahir nampak cantik tapi hatinya lupa pada Allah. Dalam sembahyang kita bawa sekali hati dan jasmani, dengan rohani dan jasmani. Ataupun hati dan juga rohani, hati dan badan kita. Terutamanya hatilah. Tepat tilik pandangan Allah Subhanahu taala pada makhluk ialah hati. Maka baik hati itu baiklah. Jadi ni kita nak hati inilah. Hati inilah yang dikatakan qalbun salim. Jauh daripada riya, sum'ah, takabur, itu semua penyakit hati tu. Riya, syirik khafi kan, ujub, takabur, dengki, dendam, kesumat, sangka buruk, lintasan-lintasan yang buruk, menyangka-nyangka. Jadi bila hati kita dibiarkan rosak begitu, jauh daripada sifat mahmudah, maka sifat mazmumah banyak dalam diri, maka kita membuka selebarnya untuk syaitan kontrol diri kita. Sebab tu ulama sufi beritahu, bawa firman Allah Subhanahu taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsal la ammaratu bisu. Okey. Sesungguhnya nafsu ammarah itu mengajak manusia kepada kejahatan. Itu hadis ke? Hadis ke ayat Quran? Innan nafsal la ammaratu bisu. Maksud dia, sesungguhnya nafsu ammarah itu membawa manusia kepada kejahatan, kemaksiatan. Kan? Hatilah. Baik, penyebab utama untuk semua penyakit hati adalah tunduk dan selalu menurut kehendak hawa nafsu. Sebab itulah kata ulama sufi, perkara-perkara yang membinasakan kita ialah menurut kata hati. Dikatakan hati yang mana diikut-ikut, ikut-ikut kata hati. Jadi ubatnya ialah melawan dan mengekangnya daripada bisikan-bisikan halus di dalam hati tersebut. Apabila kita ikut hati, itu falsafah kan, orang kata ikut hati mati kan, ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu, istilah-istilah kan. Jadi semuanya hasilnya yang tak baik lah. Hasilnya tak baik lah. Buruk-buruk sangka dan sebagainya. Kata Imam Syafi'i, orang yang buruk sangka ni adalah seburuk-buruk doa. Kalau kita buruk sangka kepada kawan kita, seolah-olah kita doakan yang buruk-buruk. Seburuk-buruk doa. Mana buruk-buruk sangkaan-sangkaan kepada kawan kita tu seumpama kita mendoakan keburukan lah. Sangka-sangka buruk tu. Jadi bukan setakat dia je jadi buruk, hati kita bertambah buruk lah. Jadi kita sudah membuka ruang dan peluang yang begitu luas kepada jin dan syaitan untuk bertapak dalam diri kita. Jadi bila jin dan syaitan ada dalam diri kita, tak ada Allah, zikir pun tak ada, Allah tak ada dalam diri, maka syaitan mudahlah memandu kita kepada kesesatan. Akhirnya kita solat tak jadi, tak khusyuk, macam-macam lah. Selalu buruk sangka, hati maknanya jadi keras, jadi sakit, jadi tak elok lah. Jadi lahirnya daripada sifat hati yang buruk kotor itu, maka perbuatan kita pun jadi buruk. Malah solat, mulut memaki hamu, mencaci maki dan sebagainya, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, kaki melangkahkan tempat yang haram. Dia jadi banyak kesannya pada hati tadilah. Okay. Sebab itulah ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf menjaga sungguh hati ni. Dari segi bab makan pun sama, nak mengelak daripada makan benda-benda yang haram, tu semua nak jaga tu. Jadi kena lawan dan mengekangnya. Jadi ulama menyebut macam mana nak lawan dan mengekangnya? Tidak lain dan tidak bukan dengan ilmu. Okey. Ada saya dengar ada seorang syekh lah cakap, ada setengah orang dia belajar ilmu tasawuf, dia ambil tarikat, dia hanya zikir je. Ni saya beritahu kan. Maka syekh kami beritahu juga, Datuk Syekh Fuad sama beritahu. Ada setengah tak semualah. Ada setengah orang tu dia ambil masuk tarikat untuk zikir saja. Sedangkan ilmu tak ada. Ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang tarikat tak ada.
Ni masalah itu yang banyak jadi sesat tu. Ambil zikir saja. Zikir saja. Oh, dah megah dah aku ni orang tarekat. Zikir aja. Ilmu fiqh tak belajar, syariat tak tahu ke mana. Lepas tu hakikat tak tahu ke mana, makrifat tak tahu ke mana, akhirnya dia pun masuk tarekat, syariat tak tahu ke mana, apa tak ke mana, lalah dia mendakwa dia orang makrifah. Ni macam mana? Itu yang saya sebut dulu tu. Bukan makrifah macam tu, dia jadi maklifat. Bukan makrifah dah, maklifat. Maklifat ni dilipat belaka, ikut kepala otak dia. Zikir tak ada sanad, tak ada ijazah apa semua, dia main tam lah. Jadi maklifat, dia tak jadi makrifat, menyalahi ucapan dia tu daripada kalam ulama sufi yang sebenar. Sebab apa? Tak ada ilmu. Sebab tu kalau kita tengok ada dasar ilmu mana-mana pun, tarekat ke apa, mesti ada 3 ilmu, elemen tu mesti ada, iaitu ilmu tauhid. Tauhid yang benar, asasnya sifat 20 lah. Kenal Allah, belajar ilmu mengenal Allah, barulah kita tidak terpesong pada jalan-jalan yang sesat, ajaran-ajaran sesat. Dan susahlah syaitan nak memandu kita kepada jalan-jalan ajaran sesat. Itu hari ni kita tengok kenapa ramai mengikuti ajaran sesat, Syiah, liberal, plural, Wahabi dan sebagainya. Salah satunya kepincangan kejahilan tentang ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Tak belajar. Kalau belajar pun tauhid yang lain hingga mana menjisimkan Allah dan sebagainya, berlaku penyelewengan. Baik, yang kedua ilmu, maknanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf asas kena belajar. Ini termasuk ilmu fardhu ain. Ilmu tasawuf, apa makna tasawuf, apa makna kesufian, di dalamnya terisi dengan tarekat dan sebagainya, jalan menuju Allah SWT, perjalanan bagi orang salik hendak kepada Allah SWT, menyucikan dirinya daripada sifat mazmumah, masuk sifat mahmudah, maka akan tertajallilah dia dalam diri dia, takut, harap kepada Allah SWT. Jadi semua berkait dengan hati, mencantikkan ibadat kita. Satu lagi ilmu fardhu ain yang perlu kita belajar ialah ilmu fiqh. Jadi 3 elemen ni bila dalam ibadat pasti ada, wajib ada. Tasawuf ada. Kalau tauhid tu, kalau pokok tu diumpamakan akar tunjang, kalau fiqh tu dikatakan batang, kalau tasawuf itu dikatakan bunga, buah. Mana cantiklah pokok tu. Begitulah kita, cantiknya kita, tertegaknya ilmu, 3 elemen ilmu pada kita, itu tauhid, tasawuf dan fiqh. 3 utama. Barulah masuk tarekat dan sebagainya, barulah tak sengit berjalan. Ni ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf. Bila kita nak suruh baca al-mu', surah al-mu' contohnya, lepas isyak, lepas semayang, tak boleh, Nabi tak buat bid'ah, zikir, macam-macam lah. Jadi mana dasarnya? Kita kena belajar. Dia ada 10. Kalau kita belajar ilmu tauhid ada 10 mabadik dia panggil. Dasar ilmu tauhid ada 10. Dasar ilmu tasawuf ada 10 biasanya. Asal daripada mana, punca daripada mana, ambilan daripada mana, pastilah daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Barulah cantik ilmu tu. Ni zikir saja, Al-Quran tak nak baca, semayang pun lintang pukang, lepas tu mendakwa akulah tarekat yang benar. Jam lah. Ini masalah. Ada tuan-tuan, ada, tak semualah. Kata ilmu tarekat, tapi Quran tak nak baca. Semayang pun lintang pukang, ilmu fiqh tak nak belajar, sifat 20. Dia ingat dengan zikir tarekat tu dia boleh masuk syurga gitu ya. Ini masalah. Ini bahaya. Sebab itulah kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Lepas tu bila ada orang jalan tak sama dengan dia, dia condemn. Aku ni dulu ni orang lain, orang baru ni tak betul ni. Jalan banyak. Contoh tarekat banyak jalan dia. Jalan dia. Cuma ada jalan dekat, ada jalan jauh. Ada sanak yang dekat, ada yang jauh. Jadi jalan semua menuju Allah SWT. Macam kita dari sini lah tuan-tuan, nak pergi Kuala Lumpur. Banyak jalan dia. Tapi matlamat kita nak pergi Kuala Lumpur. Jalannya banyak. Ada orang jalan lebuh raya, ada orang ikut jalan lekas. Lebuh raya lekas contoh. Jam tak lekas juga. Contoh. Tapi matlamatnya nak Kuala Lumpur. Tapi janganlah pula kita, aku ikut jalan ni, nak suruh orang paksa ikut jalan tu. Tak boleh lah. Matlamat kita sama, nak pergi Kuala Lumpur, sama-sama nak Kuala Lumpur. Jalan aku, jalan aku. Nampak tak tuan-tuan?
Tapi dalam jalan tu adalah halangan-halangan dia. Yang penting ilmu tu benar. Sampai juga Kuala Lumpur kan. Cuma orang ambil masa Kuala Lumpur ada sejam setengah, ada 2 jam, ada jam dan sebagainya. Mungkin dia pergi jalan jauh, lambat sampai sikit. Jadi inilah orang faham. Contoh tuan-tuan. Baik. Seterusnya dia kata apa? Celaan terhadap orang yang mengikuti hawa nafsu dalam Al-Quran. Ini dalil Al-Quran bagaimana celaan orang yang mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa tu, nafsu tu, gerakan hati hawa tu, hawa kemahuan kita lah. Dia hawa nafsu ni. Dan hawa nafsu ni ada yang baik dan ada yang buruk. Disebut hawa nafsu. Teringin nak baik tu baiklah. Kalau teringin nak buat jahat tu jahatlah, buruklah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Kalau baca terusnya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta. Sabsu huwa hawahu fa anta takunu alaihi wakila. Ini surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 43. Dia kata apa ni? Ni Allah nak mengingatkan, diseru kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Dalam ayat ni mana sama sampai kepada kita lah. Nampakkah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam keburukan orang yang menjadikan hawa nafsunya. Jadi Allah sebut bagaimana keburukan keadaan orang yang buruk yang menjadikan hawa nafsunya, menyembah nafsunya lah. Maknanya nafsu yang amarah ni, yang buruk ni. Tuhan yang dipuji lagi ditaati. Mana Tuhan yang dipuji lagi ditaati. Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat. Jadi di sini Allah nak menjelaskan kepada kita, dalam kita memuji Tuhan dan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapatkah dia kata dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat. Hati kita, bagaimana keadaan hati kita, bagaimana tauhid kita, bagaimana pertautan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nampak tak? Ini bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, jadi dia ada tahap-tahap keikhlasan dia. Ada yang bersifat hamba, ada yang beribadat saudagar nak pahala, ada yang nak syurga, ada ibadat nak elakkan jauh daripada neraka. Ada tahap-tahap dia. Tapi ikhlas yang paling tinggi ialah ikhlas ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey? Di situ, tanpa yang lain. Tanpa ada sifat-sifat yang mazmumah di dalam diri, riak dan sebagainya. Barulah dikatakan sebenarnya kita beribadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan pengawasnya kita ialah Allah. Di situ Jadi tidaklah kita mengikut hawa nafsu. Ni nak lawan musuh dalam diri kita ni, masalah tuan-tuan ni kuat. Sebab tu Nabi umpamakan perang Badar tu hebat dah, tapi yang paling hebat lagi Nabi kata lebih hebat daripada perang Badar iaitu berperang dengan hawa nafsu kita. Sebab apa? Berperang dengan diri kita sendiri. Sebab itulah tak sesuai dah, saya sebut tadi, tak sesuai dah kalau kita guna istilah tepuk dada tanya selera. Tepuk dada tanya selera tu memang confirm lah nafsu dah. Selera tu nafsu lah. Kita kena tukar tepuk dada tanya iman. Bila kita tepuk dada tanya iman, kita tanya iman kita, ni baik ke buruk? Ni buruk ke baik? Ni boleh tak boleh? Tanya iman kita. Jadi iman kita kata hal haram semua tahu, maka kita ikut iman. Kita dapat membezakan neraca timbangan kita untuk hati kita, untuk gerakkan hati kita itu tanya iman. Bila tanya selera ikut nafsu, jam lah. Nafsu kita kata tak nak lah. Sedangkan benda tu baik. Contoh. Jadi kita kena tanya iman.
Tepuk dada, tanya iman, maka jadilah kita insan yang baik. Dia kata qalbun salim. Boleh? Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia sambung tadi juga ni. Lebih kurang ayat dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ni surah apa ni? Ni surah Al-Jasiyah, surah Al-Jasiyah ayat 23. Ayat 23 bawah daripada nota kaki muka surat 6 tu. Baik, dia kata apa maksud dia? Dengan yang demikian bagaimana fikiranmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi maknanya percakapan wahyu daripada Allah SWT cakap dengan Nabi kita terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur dan engkar. Jadi tu antara kesannya itulah, antara kesan ikut hawa nafsu tu jadi kufur, engkar, dan dimenteraikan hati, cop hati tu, dimeteri cop. Mana di apa di liquid dah. Digamkan hati tu dimenteraikan pula atas pendengarannya. Jadi kesannya hatinya dicop tutup, hatinya dan telinganya ditutup, serta diadakan lapisan penutup di atas penglihatannya tutup. Dia tak nampak dah. Bila hati ditutup, pendengaran penglihatan tutup dengan hawa nafsu kita, gelap, masa tak masuk dah. Hidayah tak masuk, cahaya tak masuk, benda-benda baik tak masuk. Pasal apa nak masuk benda baik macam mana? Sebab hati kita kotor. Hati kita kotor. Bersih hati dulu. Tu setengah-setengah orang dia kata kalau nak makan ubat ni, dia kata kena cuci usuh dulu. Contoh orang ni berniaga lah, berniaga. Dia kata tak guna apa, dia kata makan ubat banyak-banyak kalau usuh kosong, usuh bersih. Ni orang jenis jual ubat usuh lah. Dia kata kena cuci perut dulu, cuci usuh dulu, bersih usuh tu baru boleh masuk ubat. Itu orang ubat lah, bagus juga tu kan, betul juga. Sebab apa kalau kita masuk ubat, jalan nak masuk tu sumbat apa semua tak jadi apa, ubat tak masuk. Bersihkan saluran dulu. Tuan-tuan. Kan macam singki sumbat lah tuan-tuan, macam singki kita sumbat, tembok air macam mana tak jadi, dia kena buh air panas, buh garam, buh ubat-ubat dia supaya hilang lemak-lemak dalam singki tu keluar, barulah air tu laju. Begitulah umpama perut kita, apatah lagi hati kita. Berkarat dia panggil. Allahu Akbar. Hati ni dia berkait ni. Hati ni dia berkait dengan pendengaran, telinga kita. Jadi tak baik belaka. Kita dah baca dah hadis tu. Setiap tubuh badan kita tu, dalam badan kita tu ada segumpal darah kan. Itu hadis sahih. Jika baik seketul darah tu, maka baiklah seluruh kita ni. Itu hati, qalbu dia panggil. Ala wahya qalbu. Itulah hati. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah? Siapa lagi memberi hidayah? Petunjuk. Saya dah sebut dulu. Ada orang kata mana hidayah, mana petunjuk. Ni khilaf ulama lah. Jadi ada setengah ulama kata petunjuk, hidayah. Hidayah, mana dia dapat hidayah, mana dia rasa insaf. Hidayah ni dia dapat insaf dia dapat bertaubat, dapat berhijrah. Contoh hidayah. Dia dapat hidayah tu. Jadi kelangsungan dia buat setelah dia dapat hidayah, dia rasa dia jahil tentang ilmu, dia pun rasa gerak hati, berat hati nak pergi masjid, nak pergi belajar, nak pergi jemaah. Lalu dia pun gerak, start motor naik, tak kereta naik pergi masjid. Itu dia katakan petunjuk. Maknanya dua-dua ni lah, dua-dua sekali. Mana menyebabkan kita tu jadi baik, kita dapat hidayah, petunjuk atau taufik. Taufik tu kekuatan kita lakukan perubahan kepada diri kita itu setelah kita mendapat hidayah. Itu dia panggil petunjuk, ataupun taufik. Ada setengah ulama kata taufik dulu baru hidayah, ada kata hidayah dulu taufik. Ini tak apalah, jadi sekali itu ada.
Setiap kita ni hamba Allah SWT melakukan satu perubahan kepada yang lebih baik, itu dia kata dia tu dah dapat hidayah dan taufik, ataupun taufik dan hidayah, tak kisahlah, dua-dua tu sekali. Okey. Jadi bila orang dapat hidayah dan taufik ni, maknanya tak bolehlah kita cakap hidayah milik Allah. Memanglah hidayah milik Allah. Kau dah dapat hidayah, kau tidak gunakan ke badan yang sihat, hati yang sihat tu untuk taufik, untuk gerakkan hijrah kepada Allah SWT. Barulah dikatakan hidayah tu dan taufik tu milik Allah. Ni dia sebut hidayah milik Allah, hidayah milik Allah, tak sampai seru, nak sampai seru mana, tak nak sampai seru, tak menyerukan dirinya. Hidayah milik Allah, hidayah milik Allah. Semua orang tahu hidayah milik Allah, tapi hang tak buat kerja untuk dapat hidayah Allah, tak ada usaha, macam mana Allah nak bagi? Itu orang tak tahu, tak faham tentang ilmu tauhid sifat 20, kudrah dan iradah. Kena belajar bagi alim bab tauhid ni, tasawuf, fiqh ni. Wajib fardu ain tu, tak belajar berdosa kita. Kena tahu bagaimana dikatakan hidayah, taufik. Baik. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Allah tanya Nabi. Pastilah pertanyaan itu kepada Nabi, dan Nabi tahulah siapa dia, Allah lah. Oleh itu, mengapa kamu wahai orang yang ingkar tidak ingat dan insaf? Sudah pasti itu pada Allah. Allah yang memberi hidayah dan Allah. Cuma wahyu itu daripada Jibril alaihissalam kepada Nabi untuk menyampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak direct lah, tidak direct daripada Allah, tidak direct daripada Jibril, pasti ada wakil kita, itu Nabi kita. Mahal adilnya Allah SWT untuk menyampaikan sesuatu amanah, perintah, pastilah orang juga manusia, tapi manusia yang istimewa, itu manusia yang suci daripada dosa, maksum. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dah berkatakan gerak dakwah, kerja dakwah untuk mudah. Boleh Allah nak apa terus, nak direct terus kita boleh. Tapi boleh tak kita mampu tak macam Nabi? Mustahil. Boleh tak kalau Jibril terus sampai wahyu kat kita? Boleh. Tapi boleh tak kita, bagaimana kita dengan Jibril? Tak mampu kita. Pastilah ada wakil dia yang hebat, orang yang bersih hati. Siapa dia? Nabi. Nabi SAW menyampaikan wahyu kepada kita. Tak payah duk pening kepala. Kan? Nabi. Kan? Walaupun Nabi sudah wafat, tapi ada ulama, ada hadis, ada Quran, hadis, rujukan. Semuanya kita ikut ulama, ikut Al-Quran dan hadis. Sama lah seumpamanya kita ikut Nabi. Gitu. Ada setengah tu ikut Quran dan hadis, ikut Quran dan hadis yang besar. Yang ulama tak nak ikut, mazhab tak nak ikut. Ini bahaya. Ini bahaya. Ulama tak nak ikut katanya, kita ikut Nabi. Kita hidup zaman Nabi tak? Tak. Kita bersama dengan Nabi tak? Tapi nak ikut Nabi macam mana? Ikut Quran dan hadis. Bagaimana nak ikut Nabi? Ikutlah ulama. Ulama pewaris Nabi. Ulama lah yang menjelaskan kita sedetail-detailnya tentang Al-Quran. Ulama lah yang menjelaskan kepada kita tentang hadis. Nak ikut Nabi, ikutlah Al-Quran, ikut hadis, ijma' ulama dan qiyas. Ni tolak ulama, tolak mazhab. Ikut mana pula? Belajar di mana? Nampak tuan-tuan? Ingat ulama tu tak ikut Quran dan hadis ke? Dia pusing. Kita ikut Quran dan hadis, ikut Quran hadis, tak ikut ulama. Lalah dia pusing-pusing, nak suruh ikut dia. Nak suruh ikut dia. Itu antara geng-geng Wahabi lah. Memang kena sebut dah Wahabi ni, tak boleh tak sebut dah. Dia hari-hari dia hentam aswaja. Bila kita cakap, dia kata Wahabi serang, kita terang. Lepas tu bila kita berdebat, dia kata kita melebarkan, mudah-mudah nak melebar Wahabi. Habis handuk hentam orang tu, bid'ah sana, sesat sana, kafir sini. Allahu Akbar. Ni kena sebut dah akhir zaman ni. Okay. Ajaran mereka sekarang ni macam-macam dah. Kat Facebook dah semakin berani dah menghina ulama, mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, macam-macam lah. Golongan-golongan yang terpelajar tu, golongan-golongan muda dan sebagainya. Kesian lah. Pasal apa jadi macam tu? Pasal ni jenis-jenis mengaji macam ni tak nak ni. Mengaji baca kitab ni tak nak ni. Dia mengaji dengan Ustaz Google, TikTok. Hak tak menyalahi syariat tak apa. Macam tu. Jadi di sini jelas
Baik, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga kita tengok. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Surah Al-Qasas ayat 50, surah yang ke-28. Kemudian, kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu wahai Muhammad, maka ketahuilah, sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu mereka. Cabaran maknanya ajakan Nabi, dakwah Nabi dan sebagainya, menyampaikan perintah Allah SWT, dia ada ayat suruh, ada ayat larang dan sebagainya. Maka mereka mengikut hawa nafsu, dan tidak ada lain lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang zalim, yang berdegil dalam keingkarannya. Sama ajaran. Saya jumpa banyak tuan-tuan ajaran-ajaran sesat ni. Wahabi, Syiah, ajaran Ismail Kasim pun banyak. Ismail Kasim ni dia guna orang duit, dia main duit ya. Ada saya jumpa seorang pakcik tu, anak dia berapa orang? Berapa orang duduk dengan Ismail Kasim. Bapak dengan mak ni dah keluar, dah insaf, dah dapat hidayah, dah ikut tarekat Ahmadiyah sama dengan kami lah. Jadi dia kata dia kena uji lah. Tengok tuan-tuan, kuat tak? Tak tahu ilmu apa, mengaku wali Allah, tak ilmu wali syaitan apa, masuk ilmu syaitan apa semua, sampai tak boleh keluar daripada tu. Ismail Kasim zikir nafas, habis dia kafirkan. Mufti Negeri Sembilan dia kafirkan, Datuk Mufti dia kafirkan, ahli fatwa Negeri Sembilan dia kafirkan. Mana fatwa-fatwa yang menyesatkan ajaran Ismail Kasim tu dia mengkafirkan. Macam tu kah yang kata wali Allah? Dia mengaku wali Allah, mengaku wakil Syekh Qadir Jalani, mengaku wali. Sebagai saya mengaku wali, bukan wali tu kuali. Dia bukan wali Allah, tu wali syaitan tu. Wali Allah dia bukan macam tu, maki hamu orang, mengkafirkan orang. Wali macam tu kah? Tapi pelik tu, ramai pengikut dia seluruh Malaysia ada, KL ada, Johor ada, Penang ada. Ini jenis macam mamuk India dari asal daripada India ni, Ismail Kasim ni. Mengaku wali Allah, satu sanak pun tak ada. Jadi banyak orang terpengaruh. Mungkin dia menggunakan syaitan ke, wallahu alam lah, kita tak nak tuduh lah. Tapi bila dah masuk dalam kumpulannya ajaran zikir nafas ni, maka susah nak keluar. Sebab apa tu? Sebab tu tadi saya. Sebab jahil tentang ilmu tadi. Jahil tentang ilmu tauhid. Tak boleh nak bezakan mana ajaran betul, mana ajaran sesat. Ikut hawa nafsu. Na'udzubillahi min zalik. Nampak tuan-tuan? Ada orang-orang kuat dia, payah nak ni. Orang-orang kuat dia, orang-orang kaya yang duk defend dia. Jadi seumpama kita ni, umpama kata kita ni ikan bilis, dia ikan tongkol, dia ikan tenggiri, susahlah. Kan? Okay? Jadi tak faham dah tu, macam itulah. Mungkin ada orang-orang yang jaga dia. Orang main sekarang ni duit berkuasa dia kan. Duit kuasa, pangkat, harta, duit, semua jadi boleh beli dunia ni. Seumpama macam itulah. Buat salah pun tak apa. Salah bayar ya. Duit banyak. Dan ini antaranya, okey. Jadi inilah ikut hawa nafsu. Okey. Baik. Seterusnya habis tu huraian tentang nota kaki 43 tu, 42. Jadi kita sambung atas tu, muka surat 6 tu, baru tajuk baru. Tu di nombor 2 tu, kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Okey. Jadi bab pengakit hati tadi tu, bab tanda sakit hati celaan tu dah habis. Kita tengok atas tu, tajuk kitab sebenarnya tajuk sikit je, nota kaki banyak. Kita banyak baca nota kaki tu berapa hari je. Baik, kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Sikit lagi nak mudah mukadimah. Ia dapat menolong hati supaya yang pertama, apa kelebihan belajar ilmu tasawuf ni? Tasawuf, okey. Ia dapat menolong hati kita. Yang pertama apa? Hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dah tu.
Dia ada tu, dia punya poin-poin dia tu. Okay? Yang pertama, yang kedua dia kata dapat menghiasinya dengan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu taala, Tuhan semesta alam. Tu pun panjang bahasa tu, tiada dua tu. Yang pertama tadi hanya ingat kepada Allah Subhanahu taala, ada nota kaki tu nombor 44. Hurai situ pula. Lepas tu nombor 2, Tuhan semesta alam tu 44. Jadi kita hurai 43 ke 44 tu. Jadi kita tak payah baca lagi yang nombor 2 tu. Kita hurai nota kaki yang 43 tu. Jika 43 di bawah, hanya ingat kepada Allah, dan tu kemudian nota kaki 43. Jika ingat kepada yang lain, maka tetap ia ada kaitan dengan Allah dan akhirat. Jadi maknanya dalam ni dia kata kita apa-apa ingat kepada Allah SWT. Ya, ingat kepada Allah SWT. Tapi kalau kita ingat kepada lain, boleh ingat kepada lain. Ingat kepada kampung, ingat kepada suami, ingat kepada isteri, boleh. Tapi jangan lupa. Jangan lupa Allah. Tak ada masalah, boleh ingat yang lain. Tapi jangan lupa Allah. Kenapa? Yang mengingatkan kita Allah. Jangan kita habis setakat makhluk ya. Itu kesilapan kita tu, habis setakat makhluk ya. Tak sampai pada Allah. Jam lah. Apa-apa pun ingat kepada lain dan jangan lupa kepada Allah. Jadi utama Allah dulu. Kenapa? Kerana yang mengingatkan kita kepada yang lain, dunia dan akhirat, siapa? Allah. Pusing kok mana pun mesti kembali kepada Allah. Kata kunci dah saya dah sebut dulu. Kata kunci kalau kita belajar ilmu tauhid, kita tengok makhluk ni, kembali kepada mengesakan zat Allah, kembali kepada mengesakan sifat Allah, kembali kepada mengesakan af'alullah. Dia kata kembali kepada isbat kepada Allah, zat Allah, diri Allah SWT, menisbatkan sifat Allah, menetapkan sifat Allah, menisbatkan af'alullah, menetapkan sifat Allah, af'alullah, perbuatan Allah, ya esa. Selesai. Tak ada lah syirik. Semua pusing kepada Allah. Tengok kebesaran makhluk, nampak Allah. Tengok kehebatan makhluk, nampak Allah. Maka tak lekan, tak hilang hati kita daripada Allah. Ini maknanya orang yang baru betul-betul makrifah. Baru betul-betul hakikat. Faham tak? Baik habis itu. InsyaAllah kita akan sambung, akan datang, iaitu faedah. Faedah dia antara khususiyah para nabi. Khususiyah ni maknanya pengkhususan yang ada pada nabi, yang ada pada perilaku nabi. Dia ada khususiyah. Kehebatan, kelebihan yang ada pada nabi. InsyaAllah kita berhenti situ pada nota kaki 43. Wallahu alam. Semoga ada kebaikan dan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sesungguhnya yang baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang buruk, yang jahat itu kita tidak boleh letak kepada Allah. Kita lah yang silap. Allah mengizinkan yang baik dan Allah mengizinkan yang buruk. Tapi yang buruk tu kita yang bersalah, bukan Allah yang bersalah. Itu adab kita lah nak cakap dengan Tuhan. Wallahu alam. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس عدد ما وسع علمك آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.